Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syarah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah, segala puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa taala di atas segala peluang, kurniaan, nikmat yang berterusan. Selawat dan salam untuk junjungan mulia kekasih Allah, kekasih kita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ahlan al-buti, mudah-mudahan menjadi orang yang hebat, berjaya dunia akhirat. Begitu juga ahlan kepada Kak Bunga Lawang, Ros, Nana Ros, Suraya Sapian dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. InsyaAllah pada pagi ini kita nak sambung lagi sedikit pembacaan kitab hadis Sunan Tirmizi ataupun Jami' Tirmizi. Minta maaf kita bermula sedikit lewat sebab pagi tadi saya ada urusan yang lain, dan kita telah tiba pada bab berkenaan tentang memburu. Walaupun kita tak memburu, namun sebenarnya kita nak belajar hadis-hadis sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang memburu. Maka kita telah tiba pada muka surat 707 pada bab yang ketiga, yang mana pada kali ini Imam Tirmizi membawakan hadis bahawa boleh memburu menggunakan burung. Sebelum ini berkenaan anjing, maka anjing yang terlatih boleh digunakan dalam buruan, dan sekarang ini burung yang terlatih boleh digunakan dalam buruan. Bab yang ketiga, kata Imam Tirmizi, babun, bab pada hadis berkenaan saidil buzah, memburu menggunakan burung lang utara. Lang utara namanya. Dia sebenarnya helang juga, cumanya buzah yang mana jamak kepada al-bazi adalah helang. Sukur jamak kepada as-sakru pun adalah helang. Maka sebahagian menterjemahkan sebagai burung lang utara. Maka adakah boleh memburu menggunakan menggunakan burung? Jawapannya boleh. Asalkan burung tersebut terlatih seperti mana anjing dan sebagainya. Riwayat 1452, wa bi ila qala hadatsana Nasr bin Ali wa Hannad wa Abu Ammar qalu hadatsana Isa bin Yunus an Mujalid an Sya'bi an Adi bin Hatim qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam an saidil bazi, berkenaan memburu menggunakan al-bazi, menggunakan burung lang utara, ataupun kita nak terjemah helang pun boleh. Maka Nabi menjawab, ma amsaka, apa yang burung itu tangkap, alaika, untuk kamu, fakul. Apakah maksud burung itu menangkap binatang untuk kita? Kata para ulama, sama tiga syaratnya. Apakah tiga syaratnya? Apabila kita suruh dia pergi, dia pergi. Apabila kita suruh dia jangan pergi, dia tak pergi. Dan apabila dia tangkap binatang, dia tak makan untuk dirinya dan dia tak makan apa-apa. Maka itu adalah syarat nak menunjukkan binatang buruan tersebut, binatang memburu tersebut adakah terlatih ataupun tidak. Kata Imam Tirmizi, hadis ini kami tidak mengetahuinya kecuali, sebab itu boleh lihat kepada Sahara pada baris yang kedua daripada bawah, pada baris yang ketiga daripada bawah. Wa inda ammatil ulama, apakah kata para ulama, hiyal kawasib min siba'il bahaim kal fahdi wan namir wal kalb. Semua ini boleh diguna untuk menjadi binatang yang memburu bagi kita. Contohnya cita, contohnya harimau bintang dan juga anjing. Wa min siba'it tair, boleh juga menggunakan burung-burung yang memburu seperti mana kalbazi, seperti mana burung helang, sakar dan sebagainya. Wa nahwiha mimma yuqbalu ta'lim, asalkan burung itu boleh menerima pendidikan dan latihan. Dan apakah latihan dia? Wal muallam, dan binatang yang terlatih, tiga syarat dia. Idza ashlaita, apabila kamu suruh dia pada waktu itu jangan pergi, dia tak pergi. Bukan dia nampak mana-mana binatang dia nak kejar.
Yang kedua, apabila kamu suruh dia pergi, maka pada waktu itu dia pergi. Dan yang ketiga, wa idza akhadhat amsakat walam ta'kul, dan bila dia tangkap binatang buruan tadi, maka dia tak makan apa-apa sebab dia hanya tangkap untuk tuan dia. Dan ini mesti berlaku berkali-kali, dan paling kurang adalah 3 kali berturut-turut. Maka bila 3 kali berturut-turut ada 3 sifat ini, kanat muallamah, maka binatang itu dah dikira sebagai terlatih. Kata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang kami tidak mengetahuinya kecuali daripada periwayatan Mujalid daripada Sya'bi, dan beramal pada hadis ini di sisi ahli ilmu. La yarawna, mereka berpandangan tidak mengapa untuk menggunakan memburu al-buzah, burung lang utara, as-sukur, burung helang, baksa sebarang masalah. Berkata Mujahid, al-buzah iaitu burung lang utara, wa tayrul ladhi, dan semua jenis burung, alladhi yusadu, yang boleh digunakan untuk memburu dengannya, minal jawarih, adalah termasuk daripada binatang memburu yang dibenarkan, seperti mana firman Allah, al-jawarih maksudnya binatang-binatang memburu. Lalu apakah al-jawarih? Tadi kita dah baca, seperti cita, seperti harimau bintang, anjing, burung memburu dan sebagainya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Maidah menerangkan berkenaan tentang keharusan memburu, menggunakan binatang memburu. Firman Allah, wa ma 'allamtum, dan apa-apa, terjemahannya apa? Wa ma 'allamtum dalam kurungan, dan dihalalkan bagi kamu. Wa ma letak dalam kurungan, dan dihalalkan bagi kamu. Buruan yang ditangkap, itu semua dalam kurungan, dan dihalalkan bagi kamu buruan yang ditangkap, apa ma'allamtum minal jawarih, oleh binatang pemburu yang telah kamu ajar untuk memburu. Allamtum, binatang yang kamu telah ajar untuk memburu, minal jawarih, daripada binatang-binatang pemburu. Lalu apa al-jawarih tadi? Dekat Sahara kita dah baca. Fassara, maka telah ditafsirkan sebagai al-kilab, anjing, wat-tair, dan burung yang boleh digunakan dengannya untuk memburu. Wa qad rakhasa, dan sungguh telah memberi kelonggaran sebahagian daripada ahli ilmu fi saydil baizi, berkenaan memburu menggunakan burung lang utara, wa in akala minhu, walaupun burung itu makan daripada binatang buruan tadi. Ini sebahagian ulama kata boleh. Waqalu, dan mereka berkata, innama ta'limuhu, hanya senya yang dikenali sebagai binatang terlatih, ijabatuh, adalah dia menerima pada waktu itu arahan. Bila kita suruh dia pergi, bila kita panggil dia balik, dia balik. Namun majoriti para ulama kata, wa karihahu ba'duhum, kata sebahagian para ulama tak boleh. Kalaulah dia dah makan je daripada binatang buruan, maka tak boleh dah. Wal fuqaha, dan majoriti para ulama fuqaha berkata, yakul wa in akala minhu, boleh makan walaupun binatang itu telah makan daripadanya. Bab yang keempat, babun fir rajuli yarmi sayda fayaghibu anhu. Bab pada hadis, lalu ini berkenaan kalaulah kita dah memanah mana-mana binatang buruan, tiba-tiba binatang tu hilang, dan kemudiannya kita nampak dia dah mati, adakah boleh makan ataupun tidak? Timbul keraguan pada waktu itu mati kerana panah kita, buruan kita kerana kita memburu, ataupun dia mati kerana benda yang lain. Maka ini sabda Nabi. Babun, bab pada hadis berkenaan ar-rajul, seseorang, yarmi, yang memanah, as-sayda, binatang buruan, fayaghibu, maka binatang buruan tadi hilang, anhu, daripadanya, maka adakah boleh makan bila jumpa balik? Riwayat 1453. Wa bi ilaihi qala hadatsana Mahmud bin Ghailan qala hadatsana Abu Dawud qala hadatsana Syu'bah an Nabi Bishr qala sami'tu Sa'id bin Jubair, aku telah mendengar Sa'id bin Jubair telah meriwayatkan hadis daripada Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku telah bertanya, wahai utusan Allah, armis saida, aku memanah binatang buruan, fa ajidu, maka aku mendapati, fihi, pada binatang buruan tadi, minal ghadi, keesokan harinya, sahmi, fa'ajidu fihi, aku mendapati pada binatang buruan tadi, sahmi, aku punya anak panah masih ada, namun keesokan harinya, esoknya baru jumpa.
Hari tu cari tak ada, binatang tu menghilang, melarikan diri. Tapi esoknya jumpa, binatang tu dah mati. Qal, maka sabda Nabi, idza alimta, apabila kamu mengetahui dengan pasti, anna sahmaka qatalah, bahawa sesungguhnya anak panah kamu yang telah membunuhnya, walam tara, dan kamu melihat dan kamu tidak melihat pada binatang tadi kesan-kesan gigitan binatang buas. Sabuk maksudnya binatang buas. Fakul, maka boleh makan. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih dan beramal pada hadis ini di sisi ahli ilmu. Warawa, dan telah meriwayatkan Syu'bah hadis ini daripada Abu Bishr dan Abdul Malik bin Maisarah daripada Sa'id bin Jubair daripada Adi bin Hatim, dan kedua-dua hadis ini adalah sahih. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abu Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu anhum. Bab yang kelima, bab pada hadis berkenaan orang yang yarmis saida, memanah binatang buruan, fayajiduhu, namun mendapatinya mayitan telah mati dalam air. Adakah boleh? Dia panah binatang tu, tiba-tiba binatang tu tergolek masuk dalam laut ataupun masuk dalam sungai, masuk dalam tasik, dan pada waktu tu mati. Adakah boleh makan ataupun tidak? Riwayat 1454. Wabihi ilaihi qala hadatsana Ahmad bin Mani'in qala hadatsana Ibnu al-Mubarak qala akhbarani Asim al-Ahwal an Sya'bi an Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala, aku telah bertanya, kata Adi bin Hatim, Nabi SAW berkenaan binatang buruan. Maka sabda Nabi, idza ramaita, apabila kamu memanah, bisahmika, dengan menggunakan anak panah kamu, fadhkur ismallah, maka sebutlah kamu akan nama Allah. Fa in wajadtahu, maka setelah kamu memanah, jika kamu mendapati binatang buruan tadi qad qutila, telah mati, fakul, maka makanlah. Maksudnya kalaulah kita panah kemudian jumpa binatang tu terus mati ataupun beberapa ketika mati, maka halal boleh makan. Illa, kecuali, sabda Nabi, antajidahu, kamu mendapatinya qad waqa'a, telah terjatuh di dalam air, fala ta'kul, maka jangan makan. Fa innaka la tadri, maka sesungguhnya kamu tidak mengetahui, al-ma'u qatalahu, adakah air yang telah membunuhnya, au sahmuka, ataupun pada waktu itu anak panah kamu. Maka kalaulah kita dah tembak, zaman kita tembak dengan peluru, kemudian binatang tu jatuh dalam air, mati, maka pada waktu itu jangan makan. Sebab kita tak tahu dia mati kerana perbuatan kita memburu ataupun dia mati kerana lemas dalam air, sabda Nabi. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Riwayat yang ke-1455. Wa bi ilahi qala hadatsana ibnu Abi Umar qala hadatsana Sufyan an Mujalid an Sya'bi an Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala, daripada Adi bin Hatim radhiyallahu anhu beliau berkata, aku telah bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan tentang binatang buruan, binatang memburu, anjing yang terlatih. Maka sabda Nabi, al-muallam, yang terlatih, idza arsalta, apabila kamu melepaskan, arsala, melepaskan, kalbaka, anjing kamu yang terlatih tadi, dan bila kamu melepaskannya, wa zakarta smallah, kamu sebut nama Allah, fakul, maka makanlah, ma amsaka, apa yang anjing tadi tangkap, alaika, untuk kamu. Fa in akala, maka jika anjing tadi makan daripada binatang yang dia tangkap, fala ta'kul, maka sabda Nabi, jangan kamu makan binatang buruan tadi, sebab anjing ini adalah anjing yang tidak terlatih. Fa innama, kerana sesungguhnya, amsaka, anjing yang memakan binatang yang ditangkap, dia hanya menangkap ala nafsi, untuk dirinya sendiri, bukan untuk tuan dia lagi. Qultu, maka Adi bin Hatim bertanya lagi, wahai utusan Allah, ara'aita, maklumkan aku, in khalatat, kalaulah telah bercampur kilabana, dengan anjing-anjing terlatih kami, kilabun ukhra, anjing yang lain. Maka sabda Nabi, innama, hanya senya, zakarta smallahi, kamu telah menyebut nama Allah untuk anjing kamu, walam tadhkur, dan kamu tidak menyebut nama Allah untuk anjing yang lain. Maka pada waktu itu Nabi kata jangan makan. Berkata Sufyan, karihalahu akluh, tidak dibenarkan untuk makan binatang buruan yang telah dicampur dengan anjing yang lain. Dan beramal pada hadis ini di sisi sebahagian sahabat Nabi SAW dan selain mereka berkenaan tentang binatang
buruan dan sembelihan apabila telah jatuh ke dalam air bahawa tidak boleh dimakan. Dan sebahagian berkata berkenaan tentang binatang sembelihan, idza quti'a, apabila telah dipotong, al-hulqum, urat leher dia. Halqum ini adalah urat saluran pernafasan. Maka apabila telah dipotong urat saluran pernafasan, fawaqa'a, dan kemudian baru jatuh ke dalam air dan meninggal dunia, famata, meninggal dunia, fa innahu yu'kal, maka sebenarnya boleh dimakan. Dan inilah pandangan Abdullah bin Mubarak radhiyallahu anhu. Wa qad ikhtalafa, dan telah berbeza pendapat ahli ilmu berkenaan tentang anjing apabila dia makan daripada binatang buruan dia, adakah kita boleh ambil ataupun tak. Maka majoriti ahli ilmu berkata, idza akalal kalbu, apabila anjing terlatih tadi telah makan daripada binatang yang dia tangkap, maka tuan dia tidak lagi boleh makan. Dan inilah pandangan Sufyan Ats-Tsauri, Abdullah bin Mubarak, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ishaq. Wa qad rakhasa, dan sebahagian ahli ilmu pula memberikan kelonggaran daripada kalangan sahabat Nabi dan selain mereka bahawa boleh untuk makan daripada binatang yang telah diburu walaupun anjing tersebut turut makan sekali. Maka ada kata boleh, majoriti para ulama kata tidak boleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jom kita lihat bab yang ke-6. Jelas ke jelas? Maka bab yang ke-6 berkenaan tentang memburu menggunakan senjata yang tak tajam, yang digambarkan dengan al-mi'rad. Al-mi'rad pada waktu itu adalah senjata yang tidak tajam. Bahagian tepi anak panah dipanggil al-mi'rad. Zaman kita, maka peluru-peluru biasa yang tidak tajam, maka itu pun boleh termasuk di dalam perbahasan memburu menggunakan senjata yang tidak tajam. Adakah boleh ataupun tidak? Babu majaa, bab pada hadis yang telah datang fi saidi, berkenaan memburu menggunakan al-mi'rad, senjata yang tidak tajam ataupun bahagian tepi anak panah. Riwayat 1456. Wa bi ilaihi qala hadatsana Yusuf bin Isa qala hadatsana Waqi' qala hadatsana Zakaria an Syabi an Adi bin Hatim qala sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, aku telah bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan binatang yang diburu al-mi'rad menggunakan senjata yang tidak tajam. Apakah al-mi'rad? Ini semua termasuk baris yang ketiga sahara, khashabah thaqilah, contohnya kayu yang berat, senjata yang berat tapi dia tak tajam. Yang kedua, asafi tarafiyah hadidah, tongkat yang hujungnya ada besi tapi pada waktu itu tidak tajam. Kemudian contohnya apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka ada beberapa lagi contoh yang di situ, ataupun menggunakan kayu dan sebagainya. Maka selagi mana senjata tersebut tidak tajam, maka termasuk dalam perbahasan al-mi'rad. Maka sabda Nabi, ma asabta bihaddih, apa yang kamu berjaya kenakan bihaddihi, dengan bahagian tajamnya, fakul, maka boleh makan. Kalaulah binatang tadi mati kerana pada waktu itu kena dengan bahagian tajam, boleh makan. Tapi kalaulah kena dengan bahagian tak tajam tapi kita sempat sembelih, tak ada masalah, sebab binatang tu mati kerana kita sembelih. Ini kalaulah pada waktu itu tak sempat sembelih. Maka kalaulah dia mati kerana dengan senjata yang tak tajam, sabda Nabi, wama asabta, dan apa yang kamu berjaya kenakan bi'ardihi, dengan senjata yang tidak tajam, fahuwa waqidhun, maka itu dikira sebagai mati dengan benda yang tumpul. Waqadha maksudnya mati, bukan kerana memburu tetapi mati kerana benda yang tumpul. Sebab itu lihat kepada qawata baris yang kedua, apakah waqidh? Al-maqtul, binatang yang kena bunuh, bi ghairi muhaddad, bukan dengan sebab benda yang tajam, benda yang tumpul. Wa bi ilaihi qala hadatsana Ibnu Abi Umar qala hadatsana Sufyan wa Zakaria an Syabi an Adi bin Hatim an Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwa, riwayat yang lebih kurang sama. Hadis ini adalah hadis yang sahih dan beramal pada hadis ini di sisi ahli ilmu. Bab yang ketujuh berkenaan tentang adakah boleh menyembelih menggunakan batu yang tajam. Al-marwah maksudnya batu yang tajam. Bab yang ketujuh, bab pada hadis berkenaan tentang menyembelih binatang bil marwah menggunakan batu yang tajam. Al-hijaratul bayda, batu berwarna putih.
Riwayat 1457. Wa bi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Yahya qala hadatsana Abdul A'la an Sa'id an Qatadah an Sya'bi an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, sesungguhnya seseorang daripada kaumnya sada telah memburu arnab seekor ataupun dua ekor. Arnaban awis natain. Ada orang telah memburu arnab seekor ataupun dua ekor. Fadzabahahuma, maka dia telah menyembelih kedua-dua arnab tadi bi marwah dengan batu yang tajam. Fata'allaqahuma, maka dia telah menggantungkan kedua-dua arnab tadi. Dia tak nak makan, dia nak tanya dulu Nabi boleh ke tak. Sehinggalah dia telah berjumpa dengan Nabi SAW. Fasa'alah, bertanya kepada Nabi. Fa'amarahu bi aklihima, maka Nabi suruh dia untuk makan. Maksudnya asalkan batu tersebut tajam, maka jawapan dia boleh. Tapi kalaulah batu tu tak tajam, kita pergi hentak binatang tu dengan batu, maka jawapan dia tidak halal dan tak boleh. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Muhammad bin Safwan Rafi', Adi bin Hatim radhiyallahu anhum, wa qad rahasa, dan sungguh telah memberikan kelonggaran sebahagian daripada ahli ilmu fi an yudzakiya, pada untuk menyembelih binatang dengan menggunakan marwah, batu yang tajam. Marwah, batu yang tajam. Siapa yang dapat hadis ni? Ya? Siapa punya hadis ni? Siapa terjemahkan hadis ni? Ya, semua senyap je. Takkanlah tak ingat hadis tu siapa punya. Ni hadis milik siapa ni? Siapa yang terjemahkan? Siapa dapat tugasan hadis ni? Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Sebentar, saya tengah tanya soalan pada pelajar-pelajar ibu saya. Ya, siapa ni? Siapa punya hadis ni? Saya rasa saya dah tanya 8 kali kot. Ya? Kenapa tak jawab daripada awal? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Berkenaan tentang batu yang tajam, menyembelih dengan batu yang tajam, berkenaan menyembelih dengan batu yang tajam. Wa qad rakhasa, dan telah memberi kelonggaran sebahagian ahli ilmu berkenaan tentang boleh menyembelih menggunakan batu yang tajam. Walam yarau, dan mereka berpandangan tidak boleh bi aklil arnab, untuk makan arnab, tidak ada masalah untuk makan arnab. Dan inilah pandangan majoriti ahli ilmu. Wa qad kariha, dan sungguh mengatakan tidak boleh sebahagian untuk makan arnab. Ada ulama kata tak boleh. Waqtalafa, dan telah berbeza pendapat para anak murid Imam Sya'bi berkenaan periwayatan hadis ini. Farawa, maka telah meriwayatkan Daud bin Abi Hindin daripada Sya'bi, daripada Muhammad bin Safwan radhiyallahu anhum, dan telah meriwayatkan Asim al-Ahwal daripada Sya'bi, daripada Safwan bin Muhammad ataupun Muhammad bin Safwan, dan Muhammad bin Safwan punya riwayat adalah lebih sahih. Dan telah meriwayatkan Jabir al-Ju'fi daripada Sya'bi, daripada Jabir bin Abdullah, riwayat yang lebih kurang sama ini daripada Qatadah daripada Sya'bi. Wa yuhtamal an yakuna Sya'bi, dan ada kemungkinan Imam Sya'bi meriwayatkan daripada kedua mereka. Berkata Imam Bukhari, hadis Sya'bi daripada Jabir periwayatannya tidaklah mahfuz. Kita berhenti di sini, insya-Allah kita sambung lagi nanti.